Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini. Dengan izin Allah kita dapat bertemu sekali lagi untuk menyambung bacaan kitab Sahih Muslim yang tertangguh selama beberapa minggu kerana urusan yang tak dapat anak elakkan. Dan hari ini kita sambung bacaan kitab kita, iaitu kita dalam bab yang baru. Masih lagi dalam Kitabul Haid. Dan dalam bab yang baru itu, yakni qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu wujubil ghasli 'ala al-mar'ati bi khurujil mani minha wa bayani sifati mani ar-rajuli wal mar'ah wa anna al-walada makhluqun min ma'ihima. Bab kewajipan mandi bagi wanita yang keluar air maninya. Yang ni dalam buku terjemahan kita, tapi dalam lafaz yang naskah yang ada pada saya lebih detail, iaitu wa bayani sifati mani rajul wal mar'ah, dan penjelasan tentang air mani lelaki dan wanita, macam mana rupa dia. Wa annal walad, dan bahawa anak itu makhlukun, diciptakan min ma'ihima, daripada air mani pasangan suami isteri, ibu bapa. Naam. Jadi apa cerita bab ni? Nak cerita pasal bab apa? Nak cerita pasal bab bahawa orang perempuan pun ada air mani juga. Dan bila orang perempuan pun keluar air mani juga, maka orang perempuan juga wajib mandi apabila keluar air mani. Apabila keluar air mani. Naam. Qala al-Imam An-Nawawi, qala al-Imam Muslim, Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Naam. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا إكرمة بن عمار قال إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك قال جاءت سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له عائشة فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة يا سليم فضحت النساء تربت يمينك. فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك. نعم فلتغتسل يا سليم إذا رأت ذاك. طيب. Daripada Zuhair bin Harb ma'ruf min tabaqatil ashirah, telah beritahu kepada saya, iaitu Umar bin Yunus Al-Hanafi Abu Hafsin min tabaqatil at-tasi'ah, daripada tabaqah yang ke-9, fiqh Umar bin Yunus Al-Hanafi, daripada telah memberitahukan kepada kami, qala haddathana Ikrimah bin Ammar.
telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar Al-Ijli. Ikrimah bin Ammar Al-Ijli Abu Ammar. Dia punya kunyahnya Abu Ammar Al-Yamami Basriyul Asli. Fiqah. Fiqatun illa fi riwayatihi an Yahya bin Abi Kathir. Ikrimah bin Ammar ini, dengar betul dia ni fiqah. Kecuali satu je. Bila diriwayatkan daripada Yahya bin Abi Kathir, maka hadis jadi lemah. Littirabihi fi. Okey. Ada ittirab, ada kegoncangan. Jadi kita kata sebab itulah sebenarnya dalam pengajian ulumul hadis kadang-kadang ya pada peringkat yang umum bila kita perawi fiqah diterima terus. Perawi fiqah maksudnya diterima. Tetapi kalau kita baca ialah kita menambah lagi bacaan, teruskan pelajaran, kita akan dapati bahawa dia bukan seumum begitu. Kita akan dapati bahawa setengah perawi dia fiqah pada satu negeri tapi tidak fiqah pada negeri yang lain. Contohnya riwayat dia pada Yaman, Syu'bah bin Hajjaj. Riwayat dia di Yaman fiqah, tapi riwayat dia di Iraq, bila orang Iraq meriwayatkan daripada Syu'bah, maka dia akan jadi lemah contohnya. Kenapa? Sebab ada beberapa peristiwa lah. Contohnya satu hari ketika itu mereka sedang dia biasanya diriwayatkan daripada kitabnya bila dia balik kampung. Ini satu kejadian bila dia balik kampung. Bila dia balik kampung, dia tak bawa kitab dan dia tak bersedia untuk nak mengajar hadis apa semua. Tiba-tiba orang minta dia sampaikan hadis. Jadi riwayat dia bila dekat kampung dia, dekat Iraq, tak berapa nak, dekat Kufah masa tu, tak berapa nak kuat riwayat dia, tak berapa nak elok riwayat periwayatannya. Ya sama macam kita lah sekarang ni. Saya sedang mengajar Sahih Muslim. Saya baca daripada kitab. Mungkin bila saya bacakan hadis tu lebih tepat. Tiba-tiba di satu tempat yang di mana tiba-tiba saya berceramah dan saya sebut hadis tanpa saya melihat kitab. Kadang-kadang ada tersilap dalam beberapa perkataan ataupun nama perawi. Maka ketika itu nampak jelas dia ni tak kuat ingatannya ketika dia berceramah di sekian-sekian tempat contohnya. Sebab ketika dia ceramah di sekian-sekian tempat, dia tidak ingatan dia lemah. Dia tidak meriwayatkannya daripada bukunya. Begitu juga ulama dahulu macam tu juga. Sebab tu dia tak boleh kita sekat sinilah kita tu pembacaan yang berterusan tu sangat penting. Sebab dia ada perawi yang fiqah di setengah negeri, tak fiqah pada negeri yang lain. Ada pula bila diriwayatkan daripada orang negeri sekalian, hadisnya okey. Diriwayatkan daripada orang negeri sekalian, hadisnya tak okey. Boleh berlaku. Dan kes ni tokoh, iaitu kisah Umar Ikrimah bin Ammar ni. Kalau diriwayat, dia ni fiqah bagus, Masya Allah. Tetapi bila diriwayatkan daripada Yahya bin Abi Kathir, itu ulama besar juga, fadha'if. Littirabi fihi, kerana ada ittirabnya itu ada perbezaan-perbezaan yang tak boleh kita nak reconcile, tak boleh kita nak gabungkan, maksudnya terlampau bertentangan. Okey, contohnya macam katakanlah kalau saya kata berapa jumlah harga ni, bawah 10 ringgit. Kemudian di tempat yang lain saya kata berapa harga ni, harganya 5 ringgit. Boleh reconcile tak? Boleh. Kita boleh gabungkan, bawah 10 ringgit, 5 bawah 10 ringgit. Okey, so tak ada masalah. Tapi kalau saya kata berapa harga ni, di tempat lain saya kata 5 ringgit, di tempat lain saya kata 7 ringgit, tempat lain kata 8 ringgit, tempat lain kata 9 ringgit. Ittirab tak? Ni bagi ittirab. Ittirab maksudnya tak stable. Dia tak stable, maka hadis tu termasuk dalam hadis yang dhaif lah. Hadis yang dhaif ikut standard punya ialah peringkat asas kita dalam pengajian hadis ni. Sekejap tu bagi saya 1 minit. Jadi sebut tadi kan Ikrimah bin Ammar tadi. Kemudian Ishaq bin Abi Talhah, untuk sanad hadis kan, telah menceritakan kepada kami, beritahu kepada kami, berkata Ishaq bin Abi Talhah berkata, Ishaq bin Abi Talhah berkata, Anas bin Malik berkata kepada aku. Ishaq bin Abi Talhah. Okey. Ishaq bin Abi Talhah itu nampak macam Ishaq bin Abi Talhah, tapi sebenarnya Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah. Ini kena perhatikan betul. Nampak macam Ishaq bin Abi Talhah macam anak kepada Abu Talhah, betul tak? Tapi perhatikan ikhwah sekalian, barakallahu fiik.
Ishaq bin Abi Talhah ni sebenarnya kita terjemahanlah bawah. Ishaq bin Abi Talhah sebenarnya nama dia Ishaq bin Abdullah. Jadi kalau orang sekali tengok nampak macam pelik. Macam mana pula Ishaq ni? Okey, Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah. Okey. Okey. Naam. Tengok dekat skrin boleh tengok. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah. Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah. Baru betul. Okey. Ishaq bin Abdullah berkata, Anas bin Malik telah beritahukan kepada saya. Ia berkata, suatu ketika Ummu Sulaim. Dia adalah kakeknya Ishaq. Kakek ni nenek. Nenek, Jaddah. Okey. Ummu Sulaim ni siapa Ummu Sulaim? Tuan-tuan kena kenal Ummu Sulaim ni ibu kepada Anas bin Malik. Ibu kepada Anas bin Malik. Ibu kepada Anas bin Malik. Okey. Dia ni nama dia Rumaisa. Rumaisa. Nama dia Rumaisa. Waktu kadang-kadang kita tengok ada ustaz Indonesia yang namakan anak sebagai sahabat kita, orang sunnah, ada tu ustaz kan, Abu Rumaisa kan. Ada tu page tu Rumaisa. Orang kita baca Rumaisa. Ini Rumaisa atau Rumaisa dengan sa dulu boleh. Dengan sa boleh, dengan sad pun boleh. Okey. Jadi Ummu Sulaim ni dia adalah neneknya Ishaq tadi. Ummu Sulaim ni mak kepada Anas bin Malik. Ummu Sulaim ni mak kepada Anas bin Malik, Rumaisa binti Milhan. Adik-beradik pada Ummu Haram binti Milhan. Adik-beradik kepada Ummu Haram. Okey. Ummu Haram ni siapa pula? Okey. Sahabat Nabi juga Ummu Haram. Jadi Ummu Sulaim, naam, dia adalah neneknya Ishaq. Cumanya Anas bin Malik nampak tu, nampak tak Abu Talhah? Sebab apa Ummu Sulaim ni kahwin dengan Abu Talhah. Jadi itu Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah. Tengok situ, Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah. Jadi Ishaq ni Abu Talhah kahwin dengan Ummu Sulaim. Dapat anak namanya Abdullah. Dapat lagi anak dia Abdullah pula dapat anak nama Ishaq. Ini cucu. Tapi tu ustaz, kenapa pula nama ayahannya Abu Talhah tapi Anas bin Malik? Sebab bapa Anas orang lain, bukannya Abu Talhah. Jangan silap faham kan. Jangan ingat Anas bin Malik maksud Malik tu ialah Abu Talhah. Tidak. Anas bin Malik ayahnya lain daripada Abu Talhah. Maksudnya Abdullah dengan Anas ni adik-beradik, lain bapak lah, satu mak. Sebab asalnya Ummu Sulaim ni kahwin dengan Malik ni lah. Kemudian bila Ummu Sulaim masuk Islam, si Malik ni dah marah, iaitu ayah kepada Anas ni marah. Akhirnya dia ceraikan dia dan dia pun dia pergi ke Syam. Dia pergi ke Syam. Sebab apa? Dia buat isteri dah masuk Islam. Bila dah masuk Islam, masa tu Abu Talhah masuk minang Ummu Sulaim ni. Ni kata guru kami kata Syekh Hamid Akram, dia kata dalam budaya zaman sahabat tu ataupun budaya zaman tu ialah wanita janda ni menjadi buruan orang. Menjadi buruan orang lelaki. Beza zaman sekarang kan. Sebab apa? Kenapa dia jadi buruan? Sebab pertama terbukti yang dia dah ada anak dan dia sihat, seumpama maksudnya ialah perempuan yang yang elok lah, yang sihat, yang ramai nak, kan. Betul kita ada sebahagian sahabiah tu bertukar-tukar daripada isteri Omar jadi isteri Ali bin Abi Talib, isteri Abu Bakar As-Siddiq, bertukar-tukar. Lepas meninggal tukar, lepas Abu Bakar bertukar isteri Omar lah, lepas isteri Omar jadi isteri Ali pula, kan. Sampai dia kata pada Ali, wahai Ali, setiap orang yang kahwin dengan aku semuanya mati. Ali kata tak ada masalah. Memang kita semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat sini dia pun masuklah minang, Abu Talhah masuk minang Ummu Sulaim.
Abu Talha masa tu tak Islam lagi. Jadi Ummu Sulaim kata, boleh, tapi dengan syarat kau masuk Islam. Jadi Abu Talha pun masuklah Islam. Dapat anak. Dapat anak nama dia Abu Umair. Tuan-tuan pernah dengar tak kalau dalam kitab Riyadhus Salihin kisah Ummu Sulaim dengan Abu Talha yang Nabi SAW berkati malamnya. Yang Allah Ta'ala dan mendoakan keberkatan malam. Kan kisahnya Abu Talha ni pergi musafir. Okey. Ditinggalkan Abu Umair ni. Abu Umair ni anak mereka berdua lah, hasil mereka berdua. Abu Umair ni comel anak dia. Sampai dia dulu masa kecil dia boleh burung Abu Umair. Sampai Nabi pernah kata, ya Aba Umair, wa ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang telah berlaku pada burung kecil kamu tu meninggal. Jadi Abu Umair ni masa ni yang anak kepada Abu Talha dengan Muslim pertama ni, ya. Pada hari yang dia meninggal tu, ayah datang, mana Abu Talha balik, dia layan, suami dia pakai baju cantik-cantik, bagi makan sedap-sedap. Akhirnya tanya mana anak yang, dia kata anak sedang berehat. Anak sedang berehat. Dia tak cakap dulu. Dia sebab dia tak nak suami dia balik dalam keadaan marah. Akhirnya esok tu barulah dia beritahu. Okey, bukan. Malam tu pun dia bersamalah dengan isteri, dengan suaminya. Dia layan dengan baik, baru balik dia baik. Akhirnya pagi tu lepas dah bersama dengan isteri dia, pagi tu mana dia dah berehat di alam baqa. Maksudnya dah meninggal. Marahlah. Mula-mula marah jumpa Nabi SAW. Akhirnya Nabi kata semoga Allah Ta'ala memberkati malam kamu tadi. Lepas tu Abu Talha dapat anak Abdullah. Lepas tu dapat lagi anak. Ramai lagi lepas tu. Anak-anak yang lain. Akhirnya diberkati perkahwinan ni, ramai dapat anak lepas tu. Yang Nabi SAW hadis disebut dalam bab sabar. Dalam bab sabar. Sabarnya Ummu Sulaim ni di atas kematian anaknya. Sebab itulah Nabi kata, aku pernah masuk syurga, dakhaltul jannah. Aku pernah masuk syurga dan aku dengar tapak kasut. Tapi tapak kasut macam orang perempuan. Orang perempuan berjalan, bukan tapak kasut orang lelaki berjalan. Nabi kata, siapakah pemiliknya? Maka dikatakan itu ialah Ummu Sulaim. Itu adalah Ummu Sulaim. Dan kalau kita baca kisah Ummu Sulaim ni kan, menarik kan, bila orang Madinah semua, bila Nabi sampai ke Madinah, orang Madinah semua bagi Nabi hadiah. Yalah, orang yang kita sayang kan, kita bagi hadiah sampai. Macam kita orang baru sampai, kita bagi macam-macam kat dia baru sampai. Lalu Ummu Sulaim kata, aku tak ada siapa aku nak bagi, aku tak ada benda aku nak bagi, aku masa tu miskin. Dia kata, boleh tak ya Rasulullah, ambillah Anas bin Malik ini, jadilah khadam kau ya Rasulullah, khidmat pada kau. Bila Anas bin Malik terkenal sebagai khadim Rasulullah SAW. Sebab Anas bin Malik jadi khadim Rasulullah, dia dapati bahawa Anas bin Malik ni ialah orang kedua yang paling banyak hafal hadis Nabi SAW. Ataupun ya, betul. Antara yang kedua ataupun ketiga lah. Kan? Yang ketiga. Mula-mula ialah Abu Hurairah, yang kedua Ibnu Umar, yang ketiga Anas, yang keempat ialah Aisyah radhiyallahu anha, yang kelima Ibnu Abbas, yang keenam Jabir, lepas tu barulah sekali Sa'ad bin Waqqas. Nah. Abu Sa'id Al-Khudri. Akhir sekali Abu Sa'id bukan Abu Sa'id. Yang terakhir sekali ialah Abu Sa'id Al-Khudri. Okey. Ibn Abbas inalihi Jabiru wa huwa al-Khudri wa huwa al-akhir. Naam. Ya. Sah. Maka dia adalah nenek Ishaq. Okey, apa cerita dia? Maka datanglah menemui Nabi SAW. Sementara masa tu Aisyah ada bersama dengan beliau. Ini apa pengajaran itu? Maksudnya boleh perempuan jumpa lelaki dalam keadaan tidak ada fitnah, bersama dengan isterinya. Jangan berdua-dua je, tak boleh. Okey. Ini juga dalil bahawa perempuan boleh jumpa lelaki dengan syarat apa dia? Ada isterinya, isteri lelaki tersebut atau suami perempuan tersebut. Okey, dalam keadaan yang tidak timbulnya fitnah. Datang menemui Rasulullah SAW. Aisyah ada bersama beliau. Bahkan setengah riwayat yang kata Ummu Salamah pun ada bersama. Nanti kita akan tengok lepas ni. Dia berkata, wahai Rasulullah, dia tanya, bagaimana apabila seorang wanita bermimpi sebagaimana seorang lelaki-lelaki bermimpi?
ia melihat pada dirinya sebagaimana yang dilihat oleh orang laki-laki pada dirinya. Maksudnya apa? Maksudnya, ya Rasulullah, bila seorang perempuan dia mimpi dia berjima bersama suaminya, mimpi jima. Dengan syarat dia mimpi berjima. Mimpi jima bersama dengan suami, bukan mimpi jima bersama dengan lelaki lain. Okey. Dengan suami lah. Okey. Tapi mimpi kan, mimpi ni benda yang kita tak boleh kawal lah. Sebab tu kita kata kalau dia biasa bersama dengan suaminya, maka dia akan mimpi tu suaminya lah. Tapi kalau dia selalu tengok filem-filem apa, orang putih apa semua, dia yang dia terbayangnya, mimpinya bukan suaminya lah. Itu dia kaedah dia. Lepas tu saya ingat lagi Syekh Syekh Salim bin Hilali, dia kata kalau kamu ni jaga mata kamu daripada melihat wanita-wanita yang lain, kamu akan dapati isteri kamu tu lah yang paling best sekali, paling cantik dan paling kamu bernafsu padanya. Dengan syarat kalau kamu jaga mata kamu. Ini kata Syekh Salim. Kami ingat di masa kami dalam musafir. Dia kata, kamu tahu tak satu petua nak jadi kuat lah. Masa kita tengah sembang lah pasal kat Malaysia ni orang pakai ubat kuat ni, ubat kuat tu. Betul ke Syekh kan? Saya kata aku bagi kamu satu petua untuk anak lelaki nak jadi kuat. Kuat maksudnya kuat lah lelakiannya. Iaitu jaga pandangannya. Bila dia jaga pandangannya, dia akan jaga kemaluannya dan kemaluannya akan kuat lah. Dan berkat segala kuat, dia paling menafsu sekali sebab dia tak tengok wanita lain, melainkan isterinya saja. Kamu akan dapati wanita yang paling kamu paling bernafsu sekali lah pada isteri kamu. Ini kata Syekh. Di mana zaman sekarang, dengan TikToknya, dengan apanya, orang lelaki sekarang tengok macam-macam perempuan, akhirnya pemikiran dia tu dah terganggu. Ila akhiri. Allahu Akbar. Bila Nabi SAW kan, bila Nabi keluar, Nabi nampak je wanita, Nabi teringat isterinya, Nabi ada keinginan, nafsu Nabi meningkat, nak syahwat, Nabi cari isteri dia, terus Nabi bersama dengan isteri dia tadi. Itu perkara yang kita nak bagi tahu sini. Jadi wanita boleh ke ya Rasulullah mimpi? Dia kata lihat dirinya sebagai dilihat oleh lelaki-lelaki pada diri. Maksudnya apa? Dia mimpi berjima. Mimpi berjima. Jadi bila Ummu Sulaim tanya soalan macam tu, Aisyah menjawab, wahai Ummu Sulaim, engkau telah menjelekkan wanita-wanita, membuka aib mereka. Taribat yaminuk. Taribat yaminuk maksudnya ialah berdebulah tangan kamu. Itu tandanya maksudnya miskin. Berdebulah tangan maksudnya miskin. Tetapi dia bukanlah, ayat tu bukanlah maksud mendoakan, maksud semoga kamu miskin. Bukan. Inilah orang Arab kadang-kadang dia cakap perkataan-perkataan yang nak kata, oi kenapa kau buat macam ni, teruk lah kau ni, macam tu. Tapi nak cakap istilah teruk lah kau ni, apa lah kan, dia ada istilah dia. Antaranya ialah katanya taribat yaminuk. Antara sakilat ke ummuk. Kalau kita tengok kan, sakilat ke ummuka ya Mu'az. Kan hadis tu kan. Iaitu sakilat ke ummuk maksudnya ibu kau penat mengandung engkau. Macam tu. Jadi poin dia bukan macam tu. Bukannya nak kata macam tu. Bukan maksudnya mendoakan. Maksudnya dia nak marah lah. Bukan marah dalam keadaan apa dia, tak direct nak kata, kamu kau cakap macam tu, kamu dah malukan wanita. Sebab apa? Kamu cerita bahawa wanita juga ada mimpi jima, ada teringat laki-laki, ada peluk-peluk cium-cium dengan laki apa semua. Kan? Itu menunjukkan apa dia? Faedah. Apa faedah kat sini boleh kita keluarkan? Faedah betapa wanita dahulu malu nak cakap benda-benda macam ni. Walaupun mimpi dengan suami pula tu. Zaman sekarang ni Allah hilangnya malu daripada wanita sekalian. Allahul musta'an. Kita wanita boleh cerita pasal lelaki, boleh cerita pasal kemaluan pula. Nak pula Allahu Akbar. Minta maaf saya sebut lah. Kadang-kadang dekat Facebook semua ni, dia buat tanya soalan-soalan yang memalukan. Contohnya, saya dah tertengok, bukan sengaja tengok. Dia kata, macam mana kamu suka yang lelaki yang kemaluannya besar atau kecil? La haula wala quwwata illa billah. Kalau budaya orang kafir, orang barat tu tak ada masalah. Ini tanya orang Melayu ni, orang Malaysia, orang Indonesia, orang Islam. Ya, apakah posisi yang kamu suka? Atas ke bawah ke macam mana? La haula wala quwwata illa billah.
La haula wala quwwata illa billah. Nak pula kadang-kadang kat Facebook nampak ada orang buat iklan ubat kuat yang jadi model isteri. Sayang nak lagi apa dia buat gambar-gambar gitu. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Jadi ini adalah usaha untuk menghilangkan rasa malu daripada wanita. Untuk menghilangkan rasa malu daripada wanita. Waktu nombor satu dulu bila kita ajar anak kita perempuan, nombor satu rasa malu bila hadapan laki-laki. Rasa malu hadapan laki. Jadi manifestasi malunya tu pertama sekali hijab lah. Pakai niqab apa semua. Okay? Yang kedua, cakap. Jadi benda-benda macam ni yang kita kena perhatikan betul-betul. Nampak? Bila buat cakap macam ni, cakap punya kenyataan, tanya soalan pun, Aisyah dah kata terlibat yaminuk. Lalu Nabi SAW jawab balik Aisyah, bahkan engkau terlibat yaminuk wahai Aisyah. Maksudnya Aisyah, jangan kau engkar perbuatan Muslim. Muslim tadi tanya soalan yang benar, tanya soalan yang betul, tanya soalan yang baik, soalan berkenaan dengan agama. Bila orang tu tanya berkenaan dengan agama, kamu jangan kata terlibat yaminuk. Aisyah dia pandang dari angle lain. Aisyah kata janganlah bongkarkan lelaki perempuan juga ada nafsu syahwat begitu dalam mimpinya. Itu maksud Aisyah. Tapi Nabi kata tak, jangan engkar kalau benda tu soalan berkaitan dengan agama. Bahkan engkau terlibat yaminuk. Ya benar, hendaknya wanita tersebut mandi apabila melihat hal itu. Mandi melihat itu maksudnya apa? Iaitu bila dia nampak. Na'am faltaghsal li umsi idza ra'at dzaka. Idza ra'at dzaka, bila dia nampak benda tersebut. Okey? Na'am. Jadi hadis ni pengajaran dia kita boleh gabungkan dengan hadis yang akan datang. Hadis seterusnya. Ini kita tengok hadis seterusnya. Nanti kita jamakkan dia punya faedah. Hadis seterusnya hampir sama juga kisahnya. Cuma dalam kisah yang seterusnya ditambah ada Ummu Salamah juga. So apa yang disebut pula malu. Okay. Kita baca. Qala hadatsana Abbas bin Al-Walid, qala hadatsana Yazid bin Zurai', qala hadatsana Sa'id, yani Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah bin Di'amah As-Sadusi anna Anas bin Malik, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, haddathahum anna Ummu Sulaimin haddathat annaha sa'alat Nabiy sallallahu alaihi wasallam an al-mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajul, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'at dhaka al-mar'atu faltaghtasil, faqala Ummu Sulaim wastahyaytu min dhalika, faqala wa hal yakunu hadha, faqala Nabiy sallallahu alaihi wasallam na'am, famin ayna yakunu shabah, innama ar-rajulu ghalidun abyadu wa ma'ul mar'ati raqiqun asfaru, فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. العباس بن الوليد تبتغل kami Yazid bin Zurai', tebutkan kami Sa'id bin Abi Arubah, tebutkan kepada kami Qatadah. Sa'id bin Abi Arubah antara athbatun nas fi Qatadah, antara perawi yang paling kuat hafazannya daripada Qatadah. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Ad-Darir. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Ad-Darir, dia buta, tapi punyalah kuat Qatadah ni ingatannya. Seperti kita sebut sebelum ni, dia menghafal 30,000 hadis, ribuan hadis sebagaimana dia hafal surah Al-Fatihah dan surah-surah ayat Al-Quran lain macam mana dia hafal surah Al-Fatihah. Abu Qatadah na'am, bahawa Anas bin Malik memberitahukan kepada mereka, sungguhnya Ummu Sulaim telah memberitahukan bahawa dirinya pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang wanita yang bermimpi sebagaimana wanita laki-laki bermimpi. Apa maksudnya apa? Iaitu mimpi jima'. Lepas tu dalam syarah disebut ta'ni annaha ra'at fi naumiha anna zawjaha jama'aha. Dia nampak suami dia berjimat dengannya. Okey, atau tak nampak muka langsung, tak kenal siapa, maka yang ni tak ada masalah. Tapi kalau dia mimpi lelaki lain berjimat dengannya, itu masalah. Okey, begitu juga dengan lelaki, bila dia mimpi berjimat dengan isteri dia, itu bagus. Tapi kalau dia mimpi jimat dengan perempuan lain, nak pula kenalan pejabat ni, maksudnya ada masalah tu. So, ada masalah ikhtilat, atau masalah tak jaga mata, atau masalah seumpama dengannya. Kenapa saya sebut benda ni? Sebab mimpi ni salah satunya ialah mainan tidur. Mainan tidur ni datang kerana apa yang kita biasa lakukan ketika kita sedang sedar. Perhatikan anak kita kan, kalau dia kecil, masa dia kanak-kanak kan,
Kadang-kadang dia mimpi dia menangis tidur malam. Sebab apa? Sebab rupanya sebelum tidur tadi dia bergaduh dengan adik-beradik. Betul tak? Ataupun anak tu menangis malam. Sebab apa? Sebab rupanya dia ni didera waktu siang. Memang macam tu Allah Ta'ala jadikan mimpi tu apa yang kita berlaku pada waktu siang tu kita akan mimpi. Kan? Macam anak saya masa kecil umur 3 tahun. Asma masa kecil 3 tahun malam menangis. Tengok tak tahu sebab apa. Bila mak mertua saya dia buat siasatan sikit, rupanya masa tu pembantu rumah dia berlaku kasar, dia buat kekasaran pada anak saya. Dan dia buat kasar macam mana tah, cara layan tu kasar menyebabkan anak nangis. Dia berhentikan, kami berhentikan serta-merta, dapat tahu tu, okey. Soal siasat kami berhentikannya, dia pun dah balik. Anak saya pun tidur dengan keadaan aman masa tu. Sihat dia, aman. Kenapa ini kita kata antara tidur ada tidur, ada wahyu, ada tidur mainan syaitan semata-mata, cerita merepek, cerita hantu, cerita apa-apa semua kan. Tapi ada yang memang dia datang kerana apa yang berlaku pada waktu. Sebab itulah ada satu kisah tu kan. Saya pernah bawa kisah ni dalam kuliah-kuliah yang sebelum ni. Bila ada seorang alim ni, anak murid dia katanya macam mana nak mimpi jumpa Rasulullah SAW. Macam nak mimpi jumpa Rasulullah SAW. Maka Tok Guru dia kata macam ni lah. Besok sebelum tidur kau minum secawan, satu jug air garam, air masin. Minum satu jug. Maka dia pun sebelum tidur minum air satu jug. Bila minum air satu jug air masin, air garam, kan? Nak tengok Rasulullah dia ikut Tok Guru dia tadi. Dia pun minum air garam tadi. Malam tu dia mimpi tenggelam dalam ombak laut sampai tertelan-telan air laut tu. Bila dia mimpi macam tu, besok dia jumpa Syekh. Ya Syekh, apa ni Syekh? Kata, bukannya saya mimpi jumpa Rasulullah, saya mimpi tenggelam dalam air laut. Mimpi lemas dalam laut. Kata Syekh tu, itulah cara nak mimpi Rasulullah. Iaitu kalau kamu nak mimpi Rasulullah, kamu kena selalu baca hadis Nabi SAW, sebut pasal Rasulullah SAW, baca sirah Nabi SAW, sebut ni selawat banyak kali. Dan setiap hari kamu buat benda tersebut, maka insya-Allah tidur kamu akan dapat mimpi jumpa Rasulullah SAW. Baru dia faham, yalah betul. Bila kita naik masin, kita akan dapat mimpi di tengah ombak. Kalau kita sebelum tidur, kita baca hadis Nabi SAW, siangnya waktu kita sedar, insya-Allah mimpinya nanti pun dapatlah mimpi jumpa Rasulullah. Kalau kita kata apa petua dia, tak ada petua yang khusus. Nabi SAW tak pernah bagi petua. Para sahabat juga tak bagi petua yang khusus. Ada seperti sebahagian Tok Guru ni, minta maaf saya sebutlah, kadang-kadang nak cakap jumpa Rasulullah, kamu kena zikir sekian-sekian, 10,000 kali, 11,000 kali, 13,000 kali. Tidak ada dalil yang tertentu untuk menetapkan macam nak jumpa Rasulullah SAW. Nah, mimpi. Maka tadi apa? Wanita bermimpi sebagaimana laki-laki bermimpi. Laki-laki bermimpi. Maka Rasulullah pun menjawab, apabila wanita itu bermimpi, maka hendaklah dia mandi. Apabila wanita itu bermimpi, maka hendaklah dia mandi. Nampak kat sini, nampak macam mimpi dia dah kena mandi. Okey. Nampak macam hadis ni, bila mimpi saja dah kena mandi, tapi tidaklah sebegitu. Tidak sebegitu. Okey. Kerana nanti kita akan tengok, kita tengok idza ra'atil ma, idza ra'at dhalik, bila nampak air mani itu, barulah dia mandi. Bukan sebab mimpi jima' tu. Okey. Mimpi jima' dan keluar air mani jadi. Nampak basah, ada keluar air mani. Okey. Rasulullah menjawab, bahawa wanita bermimpi maka nak mandi. Rasulullah kata, saya merasa malu dari hal itu. Lalu bertanya lagi, apakah itu terjadi? Maksudnya, boleh ke lelaki perempuan ni mimpi jima' ya Rasulullah? Boleh tak perempuan keluar air mani ya Rasulullah? Apakah itu terjadi? Maksud apakah itu terjadi? Maksud adakah wanita juga dia akan keluar air mani ya Rasulullah? Maka Nabi kata, ya. Lalu di manakah letak kemiripannya? Nabi kata, kalau macam tu, mana datang lelaki tu dengan ba'in syabah,
Maksudnya laki dan wanita ni dua-dua anak manusia kan. Okey, jadi nak maksudnya ialah idza lam yakun lil mar'ah ma'un fa bi ayyi shay'in yushbihuhuma waladiha. Maksudnya kalau okey, nampak ni. Lalu di manakah letak kemiripannya? Maksud kemiripannya apa dia? Kemiripannya tadi. Maksudnya mana datang kemiripan? Okey, fa ina syabah, maksudnya daripada mana anak tu rupa mak dia? Kan, daripada mana anak? Maksudnya kata sini idza lam yakul lil mar'ati ma fa bi ayyi shay'in yushbihuhuma waladuhuma. Yushbihuhuma macam mana anak tu boleh rupa mak dia? Yani anna syubhahu biha inma yakun lakuni makhluqan min ma'iha wallahu ta'ala a'lam bissawab. Okay. Kemudian Nabi jelaskan lagi macam mana datangnya. Sesungguhnya air sperma lelaki kental putih. Sedangkan air mani wanita ovum kuning tipis, kuning bening. Maksudnya dia kuning cair lah. Kuning cair sangat. Okey, air. Okey. Yang cair. Yang bila dekat kepada putih daripada kuning. Okey. Sedangkan mani jika salah satu lebih dominan atau mendahuluinya, kepadanya lah kemungkinan anak yang lahir telah mirip. Maksudnya kalau lah dia nampak ni. Ibn Al-Arabi dia kata sebut macam ni. Aini ayakhruja ma'ar rajul awalan. Aimani ni sama ada orang lelaki keluar dahulu. Yang kedua sama ada wanita keluar dahulu. Ataupun yang ketiga wanita lelaki keluar dahulu dan dia lebih banyak. Dan yang keempat wanita keluar dulu yang lebih banyak. Okey. Jadi macam mana ni? Okey. Fa in kharaja ma'ur rajul awalan wa kana akthar jaa al-walad dhakran bihukm as-sabq wa ashbaha al-walad a'mamahu bihukm al-kathrah. Wa in kharaja ma'ul mar'ati awalan wa kana akthar jaa al-walad untha. Okey. Ini macam ni. Kalau lelaki keluar dulu air mani, wa kana aktsaru ja'al walad dzakar, maka anak tu akan keluar tu anak lelaki bi hukum sabq. Wa ashbahal walad ma'ama bi hukum al-kathrah. Dan kalau lagi banyak rupanya lebih kepada ayah. Wa in kharaja ma'al mar'ah awalan, kalau wanita keluar air mani dulu, wa kana aktsaru ja'a al-walad al-untha. Maksudnya kebanyakan yang anak-anaknya yang mana dia punya kebaran kalian lah, kita sebut kebaran kalian ya. Kebaran kaliannya adalah untha, wanita. Anak perempuan. Ini hukum sabq. Iaitu kita hukum siapa dulu. Ini kalau lelaki dulu masih dapat anak lelaki, kalau perempuan dulu perempuan dulu. Okey. Wa ashbaha akhwalakum bi hukmil ghalbah. Maksudnya dia akan rupa apa dia? Rupa keluarga mak dia. Rupa keluarga mak. Kalau banyak, kalau lelakinya air lagi banyak, maka rupa lebih kepada keluarga lelaki. Kalau yang perempuan lagi banyak, maka lebih kepada keluarga perempuan. Tapi kalaulah perempuan air dia keluar lepas lelaki, tetapi perempuannya air mani lagi banyak daripada. Okey. Lakin lamma kharaja ma'al mar'ah ba'dahu. Okey, kalau air mani lelaki dulu, kemudian wa in kharaja ma'ur rajul awalan. Okey. Lakin lamma kharaja ma'ul mar'ah ba'dahu kana akthar. كان الولد ذكرا بحكم السبق وأشبه أخواله بحكم الغلبة مع المرأة وإن سبق ماء المرأة لكن لما خرج ماء الرجل وكان أعلى من ماء المرأة كان الولد الأنثى.
Kemudian dikira atas pula siapa? Wanita dulu, kemudian lelaki. Maka unsa. Okay. Wa kana a'la ma'ur ma'rah wa kana a'la. Jadi kalau lelaki keluar air mani, tapi air mani perempuan atas air mani lelaki, maka dapat anak perempuan. Jadi sebenarnya macam ni nak cakapnya, itu kaedah berdasarkan hadis ni lah disebut oleh sebagian ulama. Okey. Wallahu alam. Ini berdasarkan hadis ni. Tapi sebenarnya hakikat lelaki dan perempuan ni satu benda yang kita nak kata susah. Pertama sekali, pengawalan diri tu, betul tak? Yang kedua, mesti nak tahu air mani perempuan keluar bila. Sebab air mani perempuan, dia tak macam air mani lelaki. Okey, apa beza air mani lelaki? Air mani lelaki, dia keluar masa dah kemuncak syahwat. Kemudian bila lepas keluar tu, disertai dengan futur. Tahu futur kan? Kalau kita baca kitab fiqah, apa beza air mani dengan air mazi? Air mani datang pertama pada kemuncak. Yang kedua, baunya lebih lain lah daripada air mazi. Yang ketiga, disertai dengan futur selepas tu. Futur maksudnya lelaki tu lemah lah kemaluannya. Okey. Wanita tak sama macam tu. Wanita tak sama. Oleh sebab itu, bila tak sama, dari segi hakikatnya macam tu, maka kita memang susah nak tentukan mana nak keluar dulu. Takkan kita nak kontrol masa bersama tu, kan? Jadi hilanglah dia punya keseronokannya, kan? Jadi masalah ni kena perhatikan dengan baik. Apa kesimpulan daripada hadis ni? Daripada kedua-dua hadis ni, nampak dia kata, sedangkan air mani wanita nipis, maka jika salah satunya lebih dominan dan atau mendahului. Nampak tak? Dia ada dominan, lebih banyak, lebih dominan, mendahului. Sebab Ibnul Arabi tadi, dia buat wanita keluar lelaki, siapa yang dulu, maka dialah. Sebab tu kita kata, kalau lelaki keluar dulu, mendahului, maka lelaki lah. Okay. Kalau wanita lah. Tapi kalau lelaki dan lebih banyak, maka dia lebih dominan. Tapi kalau lelaki keluar dulu, perempuan lebih banyak, maksudnya apa? Lelaki dapat lelaki tapi rupanya lebih pada perempuan. Kalau perempuan keluar dulu tapi lelaki lagi banyak, maksudnya rupa tu dapat anak perempuan tapi rupanya rupa anak lelaki. Rupa suami, rupa lelaki lah, rupa suami. Atau balik-balik lagi. Lepas tu kita anak kita kadang-kadang rupa sebelah ni adik-beradik saya 7 orang. Sebahagiannya rupa sebelah mak saya. Okey, sebahagiannya pula rupa belah ni. Macam mana boleh dapat macam tu? Sebab dasarkan kaedah hadis ni tadi lah. Okey, wallahu taala alam bissawab. Okey. Seperti kata Syekh Adam Al-Ethiopi, kata hadha alladhi haqqahu Ibn Arabi hasanan haqqa. Hasanan jiddan. Apa yang dibuat oleh Ibn Arabi tadi sangatlah baik dalam. Apa kesimpulan hadis ni? Pertama, wajibnya mandi bagi wanita yang mimpi, iaitu bila keluar air mani. Bukan sekadar mimpi, iaitu bila keluar air maninya. Yang kedua, menetapkan bahawa memang wanita juga keluar air mani. Nah, habis tu macam nak tahu dia dah keluar air mani ni, iaitu biinqida'i syahwatiha, iaitu bila syahwat dia habis, selesai syahwat dia. Maksudnya perempuan juga datang ke puncak dia lah. Wa qila wa qala innama yu'raf, dikatakan dia tahu bila keluar air mani ketika dia pun dah mencapai ke puncak syahwat dia, biinqida'i syahwatiha, dengan selesai hajatnya. Selesai hajatnya. Wallahu a'lam. Okey. Yang ketiga, soal mar'ah ar-rajul al-ajnabi bi nafsiha fi amri diniha wa in kana mimma yustahya minhu. Maksudnya boleh, ada juga dalil bahawa wanita bercakap dengan lelaki ajnabi, lelaki bukan mahram dia. Tapi pada benda-benda yang perlu,
Bukan tak boleh cakap langsung. Jangan kita jadi ekstremis pula. Tak boleh ikhtilat sampai tak boleh cakap langsung. Tak betul. Boleh cakap. Tapi pada perkara yang penting sahaja dan juga wala fala taqda'na bil qaul. Dan jangan lenggok-lenggokkan suara. Itu straight je. Nah. Yang keempat, tarkul istihya liman aradat lahu mas'al dunia. Iaitu keempat, iaitu boleh tanya soalan agama walaupun dan maksudnya boleh kita ni melawan sifat malu untuk bertanya soalan agama. Boleh. Okey, macam kes tadi lah. Hadis juga dalil bahawa fihi ar-raddu ala man za'ama an al-walad yakunu mimma il-mar'ah faqat. Hadis juga dalil bahawa bantahan kepada orang yang kata bahawa anak itu datang daripada air mani wanita sahaja. Betul Allah Ta'ala dalam Quran, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami jadikan manusia insan min nutfatin amsyajin nabtali. Amsyaj maksudnya dicampur. Jadi mesti berlaku percampuran. Betul kata Ibn Abbas, yakni ma'ul rajul wa ma'ul mar'ah idza ijtama'a wa ikhtalata, bercampur. Thumma yantaqil min turin ila tur. Jadi berubah daripada satu peringkat ke satu peringkat. Wa hal ila hal, satu keadaan ke satu keadaan. Wa launin ila launin, satu warna ke satu warna. Hakadha qala Ikrimah, juga inilah disebut oleh para ulama kita, ulama tafsir seperti Ikrimah, Mujahid, Hasan Basri, Rabi' bin Anas. Yang keenam, boleh menggunakan kias. Macam mana kias pula? Iaitu kalau bersama dengan suami isteri keluar air mani, maka wajib mandi. Maka begitulah juga kalau mimpi jima kemudian keluar air mani, maka wajib dia mandi. Okey. Yang ketujuh, bolehnya ketawa inda ta'fid ta'ajjub. Boleh ketawa ketika terkejut, ta'ajjub. Yang ke-8, zajru man yaluma ala man yas'amma jahilah wa in kana mimma yastahimi. Iaitu hadis juga, iaitu teguran ataupun zajr, menghalang atau kita kata mengutuk orang yang mencela orang yang bertanya soalan-soalan yang macam ni. Tak ada masalah untuk bertanya soalan-soalan berkaitan dengan masalah agama. Okey. Nombor 9, disebut oleh Imam Nawawi, itu aslul azim fi bayan sifatil mani. Hadis ini kata Imam Nawawi, poin ke-9, itu hadis yang sangat jelas, agung dalam menjelaskan air mani macam mana. Okey, kan Nabi sebut air mani itu putih pekat, gelas. Okey. Pada kata ulama disebut fil ghalib, kebanyakannya air mani macam ni. Mani rajul fi hal sihah abyad thaqil. Air mani lelaki bila dia sihat, dia pekat, putih pekat. Yatadaffaq fi khurujiha, terpancut min ma'in dafiq, dafqatan ba'da dafqah, pancutan demi pancutan. Wa yakhruju bi syahwah, keluar dengan syahwat. Wa yataladzaz bi khurujihi, dan dia rasa lazat dengan keluarnya air mani tadi. Wa idza istaqaba, dan bila dia keluar, istaqaba khurujuhu futuran, maka disertai dengan futur. Disebut tadi kan, jadi lemah tadi. Kemaluannya kembali lemah. Futuran. Wa raihatu karaihati qal'un naql. Okey. Baunya macam bau pangkal pokok kurma. Wallahu a'lam. Kita tak dengar bau pokok kurma pun jangan tengok kan. Tapi bau dia hanyir lah. Wa raital qaribatu min ra'atil ajin. Aqiyat tushbihu raihatul fasil ila akhirih. Idza yaybasa, ciri yang keenam, bila dia kering, dia keras. Okey. Wa hadha sifatu wa qad yufariquhu ba'daha ma'a baqa'i ma yastaqil biha maniyan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadis ini dalil tentang rupa air mani. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian kita masuk sikitlah berkenaan dengan mazhab-mazhab ulama tentang masalah hukum orang mimpi ni. Jadi sebagai ulama mandang bahawa semata-mata bila mimpi saja, ulama mandang bahawa kalau mimpi dan keluar air mani maka wajib mandi. Ini pendapat kebanyakan ulama lah seperti Ali bin Abi Talib, Wadhar Al-Hamdani, wa bihi qala Malik, Imam Malik rahimahullah, wa Syafi'i, Imam Syafi'i wa ashabuhu, dan sahabat Imam Syafi'i, wa Abu Thawr wa Ishaq. Jadi ini pendapat pertama lah yang mendapat bahawa memang kena mandi. Sahabat ra'i wala alam inni hafiztu fi dhalika ikhtilafan illa syai'an. Apa tu kata Syekh ni, aku tak nampak ada khilaf ulama dalam masalah ni. Okey. Wa anna kha'i ra'ina anhu an qala sa'al mar'ah rubtara fil manama yara rajul yataghtasil qala inna ma haidu 'ala an-nisa wal hulum 'ala ar-rijal qala al-mundhir wal bi khabar an nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi kesimpulannya apa dia dalam masalah ni? Ya, pendapat yang kuat adalah mimpi keluar air mani wajib mandi. Okey. Okey, maka jika salah satunya lebih dominan mendahului, kepadanya kemungkinan anak itu lebih mirip tadilah. Jadi khilaf tadilah. Ulama khilaf tentang ra'a billah, iaitu kalau nampak basah. Walam yadhkur ihtilaman. Dan tak mimpi. Macam mana? Mandi wajib tak? Ya, mandi wajib juga. Okey, ini nampaknya mandi wajib juga. Nah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Kita habiskan hadis seterusnya. Hadis seterusnya hampir sama. حدثنا داود بن قال الإمام نووي قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامها فقال إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. Daud bin Rusyad telah beritahu kami, Salih bin Umar telah beritahu kami, Abu Malik Al-Jai telah beritahu kami dari Anas bin Malik berkata, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW tentang wanita yang bermimpi sebagaimana mimpinya laki-laki mimpi basah. Maka Nabi SAW menjawab, apabila ada pada wanita sebagaimana apa yang laki-laki, maka hendaklah dia mandi. Sama. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Hadis seterusnya ada lain sikit. Okey, ataupun boleh baca terus. Boleh jugalah, sama, hampir sama je walaupun ada sikit beza je. Tapi kita baca juga. Wa qala hadatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi qala akhbarana Abu Muawiyah an Hisham bin Urwah an abihi an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فلعن المرأة من غسل إذا احتلمت فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء فقال أم سليم يا رسول الله وتحتلم المرأة قال تربت يداك فبما يشبهها ولدها. Yahya bin Yahya At-Tamimi, tak pernah aku lihat Iraq, kata Ahmad puji Yahya bin Yahya ni. Muhammad kata tak pernah aku lihat di Iraq lelaki yang paling bagus agama daripada Yahya bin Yahya At-Tamimi ni. Telah beritahu kepada kami Abu Muawiyah, itu Abu Khazim Ad-Darib, telah meriwayatkan kepada kami Abu Amr bin Ad-Darib bin Urwah, Hisham bin Urwah bin Zubair. Hisham bin Urwah bin Zubair dari Zainab binti Abi Salamah. Sanad Hisham bin Urwah dari ayahnya. Dari Zainab binti Abi Salamah dari Ummu Salamah. Zainab binti Abu Salamah daripada Ummu Salamah, isteri Nabi SAW. Ia berkata, Ummu Salamah datang menemui Nabi SAW. Ia bertanya, wahai Rasulullah, sungguhnya Allah tidak akan malu terhadap kebenaran. Apakah wanita wajib mandi apabila dia bermimpi? Maka Rasulullah SAW bersabda, ya benar apabila melihat air, itu air mani.
Aimani tadi. Kemudian Ummu Sulaim bertanya, wahai Rasulullah, apakah tentang seorang wanita bisa bermimpi pula? Nabi SAW terlibat jadak lalu dengan apa bisa dia mirip. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بن عروه بهذا الاسلام مثل معناه وزاد قال قلت فضحت النساء. الله اعلم بالصواب. Saya nak stop kat sini tuan-tuan. Sambung lagi lah nanti hadis seterusnya. Yang hadis seterusnya lain sikit dia punya isi dia. InsyaAllah kita akan uraikan pada fil darsul qadim bi'idnillahi ta'ala. هل هناك سؤال يا أبا عائشة؟ soalan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.